Hai, hari ini aku nak cerita tentang sebuah buku yang bertajuk Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang. Okay. Buku ni ditulis oleh Z.F. Zamir, yang mana beliau ni merupakan penulis dan juga penerbit dan juga pengasas kepada beberapa NGO. Antaranya adalah Teach for the Needs, TFTN, dan juga The Wakaf Buku. Beliau ni pun ada syarikat penerbitan tersendiri, iaitu Tukul Cetak lah, yang mana telah mengeluarkan ataupun menerbitkan berpuluh-puluh bahkan beratus buah buku kalau tak silap aku. Dan Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang ni adalah antara buku yang diterbitkan. Baik, apa yang menariknya tentang Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang ni? Dekat tajuk tu sendiri kita dah boleh lihat bagaimana penulis ni menarik minat kita mengetahui tentang isi kandungan buku ni. Kalau kita tengok sendirilah pada dia punya tajuk, mengapa dia gunakan perkataan penjara dan juga kilang. Okey, sebab apa dia guna konotasi penjara atau kilang? Kalau kita lihat kan dekat frasa pertama tajuk buku, Sekolah Bukan Penjara. Okey, kenapa begitu? Penjara ni sifat dia memerangkap kan, dan juga menghalang interaksi banduan kat dalam dengan orang kat luar. Itu sifat penjara. Kenapa sekolah itu dikonotasikan sebagai penjara? Baik, kita lihat sendiri sistem pendidikan di negara kita, yang mana di sekolah lebih diterapkan sistem pendidikan ataupun kita kata konsep pendidikan lah secara satu hala. Dia tak ada two-way communication tau. Sebab itulah konotasi penjara digunakan oleh Z.F. Zamir bagi menggambarkan sistem pendidikan ataupun sekolah kita yang sangat-sangat mengehadkan kreativiti ataupun kita kata sifat ingin tahu, curiosity pelajar-pelajar tu lah. Okey, peperiksaan ni sebenarnya dibuat, dia macam satu medan kau nak uji siapa paling banyak hafal, betul tak? Bukannya siapa lebih pandai. Siapa paling banyak hafal, itulah yang akan cemerlang. Dan realitinya memang begitu. Kita tak boleh nak nafikan. Okey, kita pindah pula kepada frasa yang seterusnya, iaitu Universiti Bukan Kilang. Kilang ni ataupun kita sebut industri lah. Industri ni sifat dia ataupun kerjanya adalah manufacturing kan, ataupun keluarkan produk secara massal ataupun besar lah, secara pesat lah kan. Jadi sifat itulah yang Z.F. Zamir gunakan sebagai nak menggambarkan universiti kita pada hari ini. Dan hakikatnya betul. Sebab kalau kita lihat mahasiswa ni sendiri satu title yang besar lah dan berat untuk ditanggung oleh seseorang tu. Sebab masyarakat pandang tinggi pada mahasiswa-mahasiswa inilah. Tapi at the end of the day, mahasiswa tak memberi apa-apa pun benefits pada masyarakat. Sebagai contoh, waktu JST diperkenalkan dahulu, ni cerita lama lah kan. Okay, waktu JST diperkenalkan dahulu, ada tak mahasiswa-mahasiswa ekonomi kita berbincang ataupun sekurang-kurangnya buat forum ataupun sekurang-kurangnya buat town hall ataupun kumpul ramai-ramai mahasiswa-mahasiswa ekonomi daripada seluruh Malaysia ni, Semenanjung dan Borneo, untuk berbincang apa kebaikan, apa kekurangan JST ni? Tak ada. Ramai je golongan-golongan yang kau tahu, yang nak belajar sahaja tanpa mempedulikan masyarakat. Bahkan ada je mahasiswa yang tak tahu pun pasal landscape politik ataupun isu semasa kat negara ni, walhal ini negara diorang sendiri, ini negara kita. Menjadi ignorance tak bermakna kita melupakan terus isu politik ataupun isu alam sekitar, isu-isu semasa lah, kita boleh katakan pada negara kita ni lah. So akhir kata, ilmu yang baik adalah ilmu yang kembali kepada masyarakat. Mahasiswa ni sepatutnya menjadi leader ataupun orang yang pertama yang bawa isu-isu semasa ataupun isu-isu yang berkisar negara kita ni, tak kira lah ekonomi, sosial, politik, alam sekitar dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa ni lah sepatutnya menjadi orang yang pertama bawa isu ni pada masyarakat. Aku nak tutup video ni dengan satu petikan daripada kata-kata Buya Hamka. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan juga kerja. Kalau mahasiswa sekadar belajar, lembu di padang juga belajar. Sekian.